Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Cikgu harap semua sihat dan ceria. Okey, so hari ini cikgu akan berkongsi satu modul ulang kaji bagi subjek biologi tingkatan 5. Okey, murid-murid, kita teruskan dengan modul ulang kaji biologi. Baik, topiknya ialah 3.3 peranan hormon dalam manusia. Okey, perhatikan soalan 7A. Rajah 7.1 menunjukkan dua kelenjar pada manusia, iaitu kelenjar K dan juga kelenjar L. Okey, kelenjar L membengkak akibat daripada kekurangan nutrien M dalam gizinya. Okey. Baik, soalannya ialah soalan A1. Terangkan bagaimana kekurangan nutrien M boleh mempengaruhi tahap kesihatan. Okey, terangkan bagaimana kekurangan nutrien M boleh mempengaruhi tahap kesihatan. Okey, kita tengok dulu kepada imbasan fakta. Okey. So, imbasan fakta, kelenjar M yang dimaksudkan ialah kelenjar tiroid. Okey, kelenjar yang merembeskan hormon tiroksina. Nutrien iodin pula adalah penting untuk menghasilkan hormon tiroksina. Okey, iodin, kelenjar tiroid, hormon tiroksina. Okey, kita tengok jawapan. Kekurangan iodin menyebabkan hormon tiroksina kurang dihasilkan. Hal ini menyebabkan berlaku keadaan hypothyroidism. Tahap kesihatan yang terjejas ialah seperti kelenjar tiroid membengkak, kadar denyutan jantung rendah, mudah keletihan dan berat badan meningkat. Okey. Baik, seterusnya soalan yang kedua. Baik, soalan yang kedua ialah kita tengok situasi dulu. Tentang proses pengosmo kawal aturan yang melibatkan kelenjar K. Satu eksperimen telah dijalankan untuk mengkaji hubungan antara isi padu air yang diminum dengan isi padu urin yang dihasilkan. Okey. So, graf ini menunjukkan bagi individu Y apabila meminum air yang lebih banyak menghasilkan isi padu urin yang banyak. Okey. Berbanding dengan individu Z, okey, isi padu air yang diminum adalah kurang dan isi padu air kencing ataupun urin yang dihasilkan juga kurang. Okey, apakah soalannya? Terangkan peranan kelenjar K dalam rajah 7.1 untuk mengawal atur kandungan air bagi individu Y dan Z. Okey. Peruntukan markah adalah 10 markah. Alright. Jadi kita perlu menerangkan keadaan bagi individu Y dan juga individu Z. Okey. Perlu terangkan kedua-duanya, keadaan dan kaitannya dengan kelenjar K. Baik, kita tengok contoh jawapan. Sebelum itu kita tengok dulu imbasan fakta. Okey. Kelenjar K yang dimaksudkan ialah kelenjar pituitari yang merembeskan hormon antidiuresis iaitu ADH. Jika hormon ADH dirembeskan, tubul ginjal akan bersifat lebih terlap terhadap air. Jika hormon ADH tidak dirembeskan,
tubul ginjal bersifat kurang telap terhadap air. Okey. Kawal atur kandungan air ialah proses pengosmo kawal aturan. Okey, ianya berkaitan dengan perubahan tekanan osmosis darah. Alright. Jadi macam mana kita nak mulakan jawapan? Alright. Untuk kita mulakan jawapan, kita beri dulu sedikit pengenalan. Okey, iaitu analisis daripada graf. So, berdasarkan rajah, isi padu air yang diminum oleh individu Y lebih banyak berbanding individu Z. Individu isi padu air kencing yang dihasilkan oleh individu Y juga lebih banyak berbanding individu Z. Okey, jawapan seterusnya. Ini kita nak menerangkan keadaan bagi individu Y. So, apabila lebih banyak air diminum, lebih banyak air diminum, menyebabkan perubahan iaitu tekanan osmosis darah berkurang. Osmoreseptor di hypothalamus mengesan perubahan ini dan impuls dihantar ke kelenjar pituitari supaya tidak merembeskan hormon ADH. Hal ini menyebabkan tubul ginjal kurang telap terhadap air. Tidak ada hormon ADH, tubul kurang telap, right? Maka penyerapan semula air di tubul ginjal tidak berlaku. Air akan terus kekal dalam tubul ginjal sehingga ke tubul pengumpul untuk disingkirkan sebagai air kencing. Jadi air kencing yang dihasilkan oleh individu individu Y lebih banyak dan cair. Baik, seterusnya kita terangkan situasi bagi individu Z pula. Okey. So, untuk individu Z, apa yang berlaku? Apabila sedikit air diminum, menyebabkan perubahan tekanan osmosis darah bertambah. Darah kita kekurangan air. Osmoreseptor di hypothalamus mengesan perubahan ini dan impuls dihantar ke kelenjar pituitari supaya merembeskan hormon ADH. Hal ini menyebabkan tubul ginjal menjadi lebih telap terhadap air. Maka penyerapan semula air di tubul ginjal berlaku. Air meresap semula masuk ke dalam kapilari darah. Jadi sedikit sahaja air yang kekal dalam tubul ginjal. So, air kencing yang dihasilkan oleh individu Z sedikit dan pekat. Saya harap murid-murid dapat memahami bagaimana cara untuk menerangkan situasi peranan kelenjar K iaitu kelenjar pituitari untuk mengawal atur kandungan air dalam darah. Sekian dahulu untuk kali ini. Murid-murid diminta untuk menyalin jawapan ini, contoh jawapan ini di dalam buku tulis masing-masing. Supaya lebih faham, lebih ingat tentang topik yang kita bincangkan ini. Cikgu harap kamu telah faham tentang soalan yang dibincangkan tadi. So, jangan lupa kamu boleh melayari YouTube cikgu iaitu Muhainim binti Mahmud MOE untuk mengikuti keseluruhan pembelajaran bagi bab 2 dan juga bab 3 biologi tingkatan 5. Itu saja. Terima kasih.